Go live. Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi, saya ada beberapa perkembangan menarik yang ingin saya sampaikan, ya, dan sebenarnya saya tidak ingin membuat live, ya. Saya tidak ingin membuat live, tetapi saya terima juga banyak mesej, banyak pertanyaan. Jadi saya membuat keputusan untuk membuat live perkembangan terkini dan tajuknya Anwar versus Muhyiddin. Jadi kita tahu hari ini adalah ataupun 2 petang tadi adalah tempoh terakhir bagi kedua-dua atau semua parti, ya, untuk memberi cadangan calon Perdana Menteri mereka. So semalam sebenarnya sepatutnya sudah diberi, tetapi Zahid telah meminta penangguhan dan Istana Negara telah bersetuju untuk menangguhkannya sehingga 2 petang tadi. Jadi sebelum 2 petang tadi, hanya satu pihak yang telah menghantar bukti akuan bersumpah sokongan majoriti, iaitu belah Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan perkara ini diumumkan oleh Hamzah Zainuddin, ya. Dan Muhyiddin memang ada sokongan majoriti, tetapi sebelum pukul 2 petang tadi, Barisan Nasional, majlis tertinggi dia memutuskan secara kolektif untuk kekal pembangkang dan tidak menyokong mana-mana pihak, sama ada PH ataupun perikatan, dan telah memaklumkan kepada istana bahawa sekiranya ada pihak yang telah menghantar akuan bersumpah, ianya sudah tidak relevan kerana keputusan sudah dibuat. Jadi timbul tanda soal di situ, adakah bermakna akuan-akuan bersumpah oleh ahli-ahli parlimen dari Barisan Nasional yang menyokong Muhyiddin, adakah ianya terbatal? Jadi berdasarkan kenyataan Istana Negara, ya, Seri Paduka Baginda mendapati tiada ahli Dewan Rakyat yang mendapat kepercayaan majoriti mudah untuk bentuk kerajaan, dan kenyataan itu bertulis, kenyataan itu berkata, ya, memandangkan tiada ahli Dewan Rakyat yang mendapat kepercayaan majoriti mudah, maka Seri Paduka Baginda menitah perkenan untuk untuk ketua-ketua gabungan PH dan PN, iaitu Anwar Ibrahim dan Muhyiddin Yassin, menghadap pada jam 4.30 petang di Istana Negara. Jadi daripada kenyataan ini, saya boleh simpulkan bahawa apabila pihak Muhyiddin menghantar bukti akuan bersumpah kepada istana yang menunjukkan dia dapat sokongan majoriti, ianya memang melibatkanlah akuan-akuan bersumpah ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional, tetapi oleh kerana Majlis Tinggi Barisan Nasional sebelum pukul 2 membuat keputusan untuk tidak menyokong mana-mana pihak dan telah memaklumkan kepada istana bahawa tidak ada ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional yang menyokong mana-mana pihak, maka akuan-akuan bersumpah yang telah disampaikan oleh pihak Muhyiddin kepada istana, iaitu akuan-akuan bersumpah Barisan Nasional, sudah tidak sah. Jadi ini telah mengurangkan majoriti perolehan sokongan Muhyiddin. Tetapi kalau kita buat congakkan, majoriti Muhyiddin melebihi majoriti Anwar Ibrahim. Itu berdasarkan pemahaman saya lah. Jadi Muhyiddin ada banyak lagi sokongan ahli-ahli parlimen berbanding dengan Anwar. Okey. So apakah yang akan berlaku? Semestinya saya tidak ingin mendahului Yang di-Pertuan Agong. Kita perlu serahkannya kepada Yang di-Pertuan Agong, budi bicara Yang di-Pertuan Agong menurut Perlembagaan Persekutuan. Ya, okey, itu satu. Jadi menurut Perlembagaan Persekutuan, Yang di-Pertuan Agong bukan sekadar mempunyai budi bicara, dia akan melantik orang yang pada hemat Seri Paduka Baginda Tuanku, saya ulang, pada hemat Seri Paduka Baginda Tuanku, mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat. Jadi perkataan mungkin itu ada, dan apa yang saya sebut adalah berperlembagaan. Maknanya tidak semestinya mana-mana pihak membuktikan sokongan majoriti. Sebab Perlembagaan Persekutuan jelas, dan sebelum saya membuat live ini, saya pun sudah membuat pengesahan bersama dengan peguam. Jadi atau pakar perlembagaan. Jadi Perlembagaan Persekutuan jelas. Yang di-Pertuan Agong ada kuasa budi bicara, iaitu pada hemat Seri Paduka Baginda Tuanku,
ahli Dewan Rakyat yang mungkin mendapat sokongan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat. Jadi mungkin itu bermakna biarpun contohnya ahli Dewan Rakyat itu mendapat sokongan 109 ahli parlimen sebagai contoh, tetapi yang di-Pertuan Agong pada khidmat tuanku, itulah orang yang mungkin mendapat sokongan majoriti, maka itulah calon Perdana Menteri. Okey, dan yang di-Pertuan Agong boleh melantik beliau sebagai Perdana Menteri. So ini yang perlu difahami oleh anda. So sekarang status dia, oleh kerana Majlis Tertinggi Barisan Nasional sudah membuat keputusan tidak akan menyokong mana-mana pihak dan telah memaklumkan kepada istana bahawa ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional tidak menyokong mana-mana pihak, maka akuan bersumpah ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional yang menyokong Muhyiddin yang diserahkan oleh pihak Muhyiddin kepada Istana Negara semalam sudah tidak relevan. Tetapi saya ulang, congakkan berdasarkan maklumat yang saya terima, congakkan, kalau kita buat congakkan, sokongan terhadap Muhyiddin melebihi Anwar Ibrahim. Jadi timbul lagi satu persoalan, ramai bertanya kepada saya, bukankah Anwar patut menjadi Perdana Menteri kerana PH mendapat bilangan kerusi yang terbanyak? Ya, okey, jawapan kepada soalan ini mudah. Perlembagaan buta parti, ya, tidak kisah PH dapat terbanyak ke tidak, apabila Agong memikirkan calon Perdana Menteri, dia hanya merujuk kepada sokongan ahli-ahli Dewan Rakyat, tidak ada sebut parti di situ. Jadi sokongan ahli-ahli Dewan Rakyat terhadap Muhyiddin tidak semestinya hanya daripada parti yang diterajui oleh Muhyiddin, boleh datang dari parti lain. Dan kita difahamkan ada parti-parti lain di mana ahli-ahli Dewan Rakyat dia menyokong Muhyiddin. Jadi sekiranya jumlah ahli Dewan Rakyat yang menyokong Muhyiddin melebihi jumlah ahli Dewan Rakyat yang menyokong Anwar, jadi itu adalah lebih utama, malah terutama, ya, dan tidak perlu pertimbangkan parti mana yang dapat kerusi banyak mana, sebab perlembagaan buta parti. Okey, so itu jawapannya. Jadi kalau Muhyiddin contohnya sudah yakinkan GPS untuk sokong dia, sudah yakinkan GRS untuk sokong dia, jadi kita perlu campur jumlah sokongan ahli-ahli parlimen dari GPS dan GRS, ya. Dan bagi yang di-Pertuan Agong, dia tak kira ini adalah PH campur perikatan campur GPS campur GRS, itu tak penting. Yang penting jumlah ahli Dewan Rakyat yang berada di situ. Kalau jumlahnya melebihi Anwar, maka saya fikir ianya lebih menguntungkan Muhyiddin apabila tuanku membuat keputusan. Okey, so itu penjelasan saya berhubung isu majoriti. Alright, so status majoriti saya ulang sudah berubah, ya, daripada Muhyiddin ada majoriti dulu, oleh kerana sekarang akuan-akuan bersumpah ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional dianggap terbatal, maka tidak ada sesiapa ada majoriti. Tetapi saya ulang, berdasarkan pemahaman saya, sokongan terhadap Muhyiddin melebihi sokongan terhadap Anwar. Baik, jika anda ada soalan, anda boleh bertanya sekarang. Dan hari ini saya kira yang di-Pertuan Agong, kalau ikut my insting lah, insting dalam bahasa Melayu tu apa? No, ada terjemahan dia. Ada istilah dia tu. So ikut insting saya, yang di-Pertuan Agong akan memaklumkan nama Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 hari ini. Tapi of course ini hanya insting saya. Ya, saya tidak tahu hari ini ke esok ke, tapi saya rasa hari inilah. Okey, itu rasa saja, perasaan saja. Okey, jadi jika anda ada soalan, anda boleh bertanya bermula sekarang. Yes, naluri, tapi ada naluri something, bukan naluri saja, dia ada naluri something, ya. So itu maksudnya insting lah. So I don't know when is Agong going to make decision, tapi saya rasa mungkin hari ini. Okey, firasat, dia berkata firasat, ya. Tapi itulah naluri something, I remember. Okey, gerak hati, ya. Okey, so itu perkembangan terkini. Okey, so dia tak boleh, sebab itu semalam saya kata 5 minit dalam politik memang banyak boleh berlaku dan banyak telah berlaku. Okey, sementara menunggu soalan yang baik, gerak hati, yes, thank you, ya, gerak hati Putra Kennedy, terima kasih, ya. Jadi ada yang bertanya kepada saya,
Okey, isu majoriti itu sebenarnya ramai dah faham, ya. Retorika yang ditimbulkan oleh individu-individu tertentu yang pro pakatan, kononnya Anwar dapat Anwar pakatan menang besar, so dia perlu jadi PM, itu bohong, ya. Dia rujuk kepada sokongan ahli-ahli Dewan Rakyat, ya. Anda perlu terang benda ni. Ada soalan tak, bos? Okey, tadi dengan penjelasan saudara tadi berkenaan dengan Yang di-Pertuan Agong, dia akan tengok kepada sokongan ahli parlimen, ahli Dewan Rakyat. Itu pemahaman saya, ya. Jadi tanpa gabungan pun adakah Yang di-Pertuan Agong terima? Okey, tanpa gabungan, gabungan is a issue antara parti politik. Jadi itu bukannya isu Yang di-Pertuan Agong. Sebab Yang di-Pertuan Agong menjurus kepada perlembagaan persekutuan. Jadi bila babak-babak pelantikan Perdana Menteri, kita merujuk kepada bahagian-bahagian atau perkara-perkara berhubung pelantikan Perdana Menteri dalam perlembagaan persekutuan. Jadi ini buta parti. Jadi sama ada kita bentuk gabungan ke tak bentuk gabungan, itu soal kedua. Tapi apa yang lebih penting adalah jumlah ahli Dewan Rakyat daripada mana-mana parti atau mana-mana gabungan yang menyokong seseorang individu untuk menjadi Perdana Menteri. Dan perlembagaan kita sebegitu rupa, apabila kita cerita pembentukan kerajaan, perlembagaan tidak menitik beratkan parti. Maknanya seorang Perdana Menteri, sebagai contoh dulu kita lihat Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tun Dr. Mahathir Mohamad pernah mencadangkan pembentukan unity government. Apa yang Tun Dr. Mahathir Mohamad hasratkan adalah beliau menjadi Perdana Menteri dan beliau melantik teknokrat dan juga ahli-ahli Dewan Rakyat daripada pelbagai parti menjadi menteri-menteri kerajaan. Jadi menurut konsep itu, tidak semestinya ahli-ahli Dewan Rakyat yang dilantik dalam kerajaan itu berasal daripada gabungan parti yang diterajui oleh Tun Mahathir. So ini menunjukkan bahawa Tun Mahathir faham, ya, apakah intipati perlembagaan berhubung dengan pembentukan kerajaan, dan beliau berlandaskan sepenuhnya kepada perlembagaan persekutuan. So at the end of the day, it is ahli-ahli Dewan Rakyat. Dan spin kononnya perlu pakatan and all that is not true. Yeah. Ada lagi soalan? Pengalaman, ya, kenapa Agong tak angkat PM daripada parti yang paling banyak kerusi? Ini saya dah jelaskan, ya. Saya dah jelaskan dan anda rujuk baliklah berapa kali saya nak jelaskan. Okey, tuan, ingin bertanya berkaitan PRU. Apakah penubuhan GTA satu kesilapan berbanding hanya penuh pejuang sahaja kerana semua? Okey, ini cerita GTA ni semua kita cerita hal lain di masa lainnya. Ini kita bercerita berkenaan dengan Agong dan pelantikan Perdana Menteri ke-10. Dan setakat ini 4.5 Anwar dan Muhyiddin akan menghadap Yang di-Pertuan Agong. Military rule, no. Orang yang okey, boleh tak YDPA melantik parti yang menang besar walaupun tak sampai 112? Ini saya dah jelaskan. Okey. So ianya merujuk kepada sokongan ahli-ahli parlimen, dan setakat ini hanya seorang yang telah mengemukakan bukti sokongan ahli-ahli parlimen, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi sokongan itu sememangnya majoriti pada asal, tapi oleh kerana barisan tidak sokong, jadi ianya berkurang kerana kita tolak sokongan ahli-ahli parlimen Barisan Nasional. Dan kalau buat congakan, memang tuanku semestinya sudah tahulah, kalau Pakatan dan Perikatan tak kerjasama, maknanya even Anwar tak ada majoriti. Ini reality, ya. Dan sekaligus terbukti kenyataan Anwar kononnya dia ada majoriti adalah palsu, ya. Jika mereka yang bertanya, oh bukankah Anwar automatik jadi Perdana Menteri, pertama sekali itu spin, ya. Keduanya, kalau parti Anwar automatik Anwar jadi Perdana Menteri, jadi kenapa Anwar sendiri dalam sidang media cuba meyakinkan reporter dia ada majoriti? Nampak tak? Jadi Anwar sendiri faham
bahawa anda perlu majoriti, sokongan majoriti. Dia tidak berpandukan parti, dia berpandukan majoriti sokongan ahli-ahli Dewan Rakyat. Kalau tidak, cuba tanya Anwar, mengapa beria-ia nak buat press conference, nak declare ada majoriti, itu pun sekarang terbukti tak benar. Okey. Alright, tak ada soalannya? Saya kata tuan Encik dan benar desperate measure. Apa tu? Ada satu soalan. Dalam keadaan desperate measure, tolong sampaikan cadangan ini saya kepada orang-orang PN. PN boleh dicadangkan Hishamuddin untuk menjadi PN. Ya. Supaya PN tidak lagi berbagi belah. Dan tiada lagi Satu penyelesaian juga adalah sebenarnya ada berbagai penyelesaian, ya. Satu penyelesaian paling mudah ialah tuanku lihat siapa yang ada sokongan terbanyak. Satu lagi penyelesaian adalah bukan Muhyiddin, bukan Anwar, tetapi pihak ketiga yang neutral. Okey. So, itu saya kira sukar dicapai lah. Boleh tak kita cadangkan YDPA menggunakan Mageran? Sudah pasti. Sebenarnya Zahid lah telah membawa kita ke dalam kecelaruan ini. Ya, kononnya dia buat Perhimpunan Agung UMNO. Kononnya BN boleh menang besar, perlu ada pilihan raya segera. Kalau tak buat sekarang, kita itu tak masuk akal. Tapi akhirnya BN paling teruk dalam sejarah penubuhannya. Ya, jadi dari mana Zahid dapat wahyu ke apa ke untuk mencadangkan nak buat PRU segera, kononnya BN boleh menang besar. Malah Zahid telah menimbulkan situasi parlimen tergantung. Ya? Tiba-tiba Zahid tidak ingin BN bersama mana-mana gabungan dan ingin duduk sebagai pembangkang. Tetapi kita boleh lihat ada niat mencurigakan, sebab mula-mula bincang dengan PH, tetapi ada tak dia bincang dengan Perikatan sebelum buat keputusan? Tak ada. Jadi dia nak buat dengan PH, tetapi oleh kerana dapat rintangan daripada dalam barisan, maka dia tidak ingin bincang dengan Perikatan, dia nak duduk sebagai pembangkang. Jadi saya rasa mungkin Zahid mengharapkan BN dia duduk dalam pembangkang, tak apa. Andai kata Agong melantik Anwar sebagai Perdana Menteri, misinya tetap tercapai sebab Zahid nak Anwar jadi Perdana Menteri. Itu saja. So, semua kecelaruan ini adalah disebabkan Zahid Hamidi, dan pada pandangan peribadi saya, pelantikan Anwar sebagai Perdana Menteri akan mengucar-kacirkan keadaan lagi. Okey? Okey, Zeus, kalau mahu majoriti sokongan dari Dewan Rakyat, lagi baik tak payah suruh rakyat mengundi. Ini salah, ya. Ini salah. Rakyat bukan mengundi kerajaan. Rakyat mengundi ahli Dewan Rakyat. Ya. Rakyat tidak pernah diminta mengundi kerajaan. Kerajaan adalah ditentukan oleh ahli-ahli Dewan Rakyat menerusi pemilihan ataupun sokongan terhadap seorang individu bagi menjadi Perdana Menteri. Maknanya rakyat memilih ahli Dewan Rakyat. Kemudian ahli Dewan Rakyat akan menentukan siapa yang mereka sokong sebagai Perdana Menteri. Kemudian Perdana Menteri itulah yang akan menubuhkan kerajaan berdasarkan Perlembagaan Persekutuan yang tidak memerlukan Perdana Menteri itu merujuk kepada parti apabila melantik ahli-ahli Dewan Rakyat sebagai menteri. Okey? So kenyataan itu tidak betul. Jeff Niko Japsa kan tadi cakap Muhyiddin jadi PM. Saya tidak pernah, jangan kata apa yang saya pernah kata, ya. Saya tidak pernah kata Muhyiddin akan jadi PM, ya. Minta maaf, ya. Saya bukan Agong dan saya bukan Tuhan, ya. Minta maaf. Cuma yang saya faham, Muhyiddin ada hantar bukti semalam, ya. Dan dijangka menjadi PM, ya. Rakyat mengundi ahli Dewan Rakyat, jumlah sokongan akan menentukan. Ya, betul. Basra Juso. Okey. Jadi sekarang ni seeloknya pandangan peribadi saya, Muhyiddin lah yang harus menjadi Perdana Menteri. Tetapi apa pun ianya sekarang terletak di tangan Yang di-Pertuan Agong.
That is the law, that is the constitution. Kita tidak boleh buat law kita sendiri atau constitution kita sendiri. So tak guna kita berkempen siapa yang harus jadi Perdana Menteri dalam situasi terkini ini. So apa jua keputusan yang di-Pertuan Agong kita perlu terima dari sudut pelantikan. Jadi kita tidak boleh pertikai keputusan yang di-Pertuan Agong yang melantikkan yang di-Pertuan Agong. Tetapi kita boleh memilih untuk sokong atau tidak sokong kerajaan yang terbentuk. Sekiranya Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, saya tidak sekali-kali akan menyokong kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Itu pendirian saya lah. Adakah PH dan PN? Itu saya tidak tahu. Mungkin perkara ini akan cuba dicadangkan oleh Yang di-Pertuan Agong, atau mungkin Yang di-Pertuan Agong akan cuba cari satu titik tengah antara Anwar dengan Muhyiddin. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Mungkin sekiranya Yang di-Pertuan Agong cuba cari titik minta Muhyiddin dan Anwar berkompromi, dan mungkin jika kompromi tidak tercapai, maka Yang di-Pertuan Agong akan cuba menilai siapa yang lebih banyak sokongan. Ya, kalau kira siapa yang lebih banyak sokongan, kebarangkalian tinggi mungkin Muhyiddin. So saya tidak tahu, itu semua terletak di tangan dan kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong. Saya rasa darurat politik, yes, paling sesuai. Itu saya setujulah. Itu sampai bila-bila saya setuju. Darurat politik, contohnya Yang di-Pertuan Agong mengisytiharkan darurat politik. Kemudian Yang di-Pertuan Agong menubuhkan kerajaan interim atau mageran dan sebagainya. Dan kemudian kerajaan ini akan berfungsi sehingga satu tempoh di mana Yang di-Pertuan Agong akan tetapkan perlu pilihan raya sekali lagi. Buat pilihan raya sekali lagi lah. Dan sementara menunggu tempoh itu, mungkin setahun, mungkin 6 bulan, mungkin 2 tahun, ya, kita berpandu kepada Perdana Menteri interim yang dilantik. Itu boleh lah. Saya cuma nak maklumkan satu perkara je. Perdana Menteri interim tidak semestinya dari kalangan ahli Dewan Rakyat. Okey. Ada apa-apa soalan? Kalau tidak, saya akhiri live ini. Ya. Tak ada soalan? Okey. Alright, sehingga kita berjumpa di lain masa, ya. Ataupun selepas YDPA membuat keputusan, selepas kita tahu siapa PM ke-10. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.